Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa innal hadis kalam Allah khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur al muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Sidang hadirin sedang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita dapat berbicara satu lagi perkara yang berkaitan dengan harta pusaka. Setelah kita membincangkan mengenai faraid, maka di sana ada satu lagi portion yang kita perlu tahu daripada perkara yang berkaitan dengan harta peninggalan, ataupun harta yang kita miliki. Jadi salah satu daripada perkara sebelum sesuatu harta itu diparaidkan, iaitu ada harta-harta ni yang berkaitan dengan wasiat. Jadi pertamanya kita kena tahu apakah wasiat. Jadi wasiat ni perkataan Arab, iaitu beberapa ulama memberikan pandangan mereka tentang pengertian wasiat ini. Salah satu daripadanya yang boleh kita petik di sini, ada seorang ulama menyebut bila sebut wasiat ia satu hasrat ataupun keinginan yang dizahirkan secara lisan ataupun bertulis oleh seseorang mengenai hartanya untuk diuruskan selepas berlaku kematiannya. Jadi wasiat ini boleh secara lisan ataupun secara bertulis. Tapi jumhur ulama menggesa untuk wasiat ini dilakukan secara bertulis kerana dia tidak menjadi suatu implikasi untuk perbalahan ataupun perkelahian. Kalau seandainya secara lisan ini, maklumlah kadang-kadang ada dinafikan oleh pihak-pihak yang tidak menerima wasiat itu. Jadi mereka akan mempertikaikan. Jadi sebab itulah perlu ada di sana wasiat ini yang berbentuk ijab dan qabul, yang boleh ada tertulis ijab dan qabul itu. Jadi ada juga ulama menyebut bila sebut wasiah itu ialah pemberian ataupun sumbangan harta oleh seseorang kepada seorang yang lain ataupun pihak yang lain, yang mana pemberian tersebut hanya berkuat kuasa setelah pewasiat meninggal dunia. Jadi semasa pewasiat itu hidup, jadi harta itu tak boleh lagi dialirkan kepada orang yang diwasiatkan. Jadi yang ni pun perlu diambil perhatian, sebab ada kadang-kadang bila telah diwasiatkan tu terus dia kata itu dah harta dia dah, sedangkan yang mewasiatkan tu masih hidup lagi. Maka ini yang perlu kita tahu, wasiat itu berlaku setelah kematian. Jadi kalau sebelum kematian, jadi wasiat itu tidak terpakai. Jadi wasiat ni perlu juga kita tahu dia boleh ditarik balik, ataupun dibuat wasiat lain, dan dia berkuat kuasa setelah pewasiat meninggal dunia seperti yang saya sebut tadi, dan penerima wasiat bersetuju menerima wasiat. Sebab ada kadang-kadang orang yang diwasiatkan tu dia kata tak apalah, dia kata dia dah kaya raya dah, dia kata dia tak nak dah harta tu, jadi akhirnya jadi membazir. Jadi bagi agama kita Islam tidak menggalakkan untuk berlakunya pembaziran di sana. Jadi sebab itulah kalau seandainya yang penerima itu tidak mahu menerima wasiat tersebut, adalah lebih baik dia gunakan portion yang lain, sama ada hibah ataupun sedekah kepada pihak-pihak yang memerlukan. Jadi syarat wasiat ni kita perlu tahu juga, iaitu tidak melebihi 1/3 daripada harta si mati. Jadi kalau seandainya umpama contohnya si mati itu meninggalkan duit cash 100,000, maka 1/3 daripada 1,000 saja yang boleh diwasiatkan. Dia tak boleh total 100,000 tu untuk diwasiatkan. Dia cuma 1/3 saja. Begitu juga dengan harta yang tak alih, seperti tanah, seperti tanah, seperti mana kebun, seperti apa yang tak alih, rumah, jadi yang tu semuanya dikira 1/3 juga, dan nilaian harta yang tak alih itu. Jadi harta itu tidak diwasiatkan pada waris yang berhak menerima pusaka. Ini pun perlu diambil perhatian.
Kerana maksud ayat Allah SWT menyebut sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak itu hak masing-masing, kerana itu tiada wasiat kepada waris yang berhak. Jadi perlu juga kita tahu dalam kesempatan kita berbicara mengenai wasiat ini, di sana wasiat ni dia ada rukun dia. Yang pertamanya pemberi wasiat. Itu dia panggil wasi, iaitu orang yang pemberi wasiat, orang yang memberikan wasiat itu. Yang keduanya penerima wasiat, ini rukun yang kedua. Orang yang menerima wasiat itu. Yang ketiganya harta, sebab benda yang nak diwasiatkan, benda yang nak diwasiatkan itu harta. Jadi kalau tak ada harta, apa yang nak diwasiatkan? Jadi harta. Dan rukun yang keempat, dia mesti ada lafaz ijab dan qabul. Jadi sebab itulah kalau kita menjurus melihat apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tentang wasiat ini, ada beberapa hadis yang telah disebut oleh Rasulullah SAW mengenai wasiat ini. Salah satunya hadis yang saya petik daripada Imam Tirmizi yang maksud hadis tersebut menyebut Allah telah memberikan bahagian setiap orang yang berhak, maka tiada wasiat untuk waris. Ini dalil menunjukkan kepada orang yang berhak menerima pusaka, dia tidak boleh diwasiatkan. Dan satu lagi riwayat daripada Abu Daud, tidak harus wasiat kepada waris kecuali diizinkan oleh waris yang lain. Jadi kalau waris yang lain bersetuju untuk wasiat itu berjalan, maka barulah wasiat itu dikira. Jadi wasiat harta ini dia ada ciri-cirinya dalam wasiat Islam ni. Jadi terdapat ada beberapa ciri ataupun prinsip wasiat Islam yang perlu dipatuhi. Jadi kita ulang balik supaya kita khadam betul-betul mengenai wasiat ini. Yang pertama, harta yang hendak diwasiatkan itu mestilah tidak lebih daripada 1/3. 1/3 daripada harta pusaka bersih kecuali mendapat persetujuan daripada ahli-ahli waris. Yang keduanya, penerima hendaklah bukan waris, iaitu mereka yang tiada hak faraid ke atas pusaka si mati, kecuali mendapat persetujuan daripada ahli-ahli waris yang lain. Dan yang ketiganya, jika penerima wasiat meninggal dunia semasa hayat pewasiat, maka wasiat tersebut adalah terbatal. Jadi wasiat harta ni juga ciri-ciri yang lain yang perlu kita tahu. Yang keempat dia jika penerima wasiat itu meninggal dunia selepas menerima wasiat dan selepas kematian pewasiat, maka haknya boleh diwarisi oleh waris penerima. Jadi kalau dua-dua dah meninggal dunia, orang yang waris kepada si penerima tadi, dia boleh delegate pula untuk menerima wasiat tersebut. Dipanjangkan wasiat tersebut. Yang kelima, ciri-ciri wasiat Islam itu hendaklah selepas daripada kematian pewasiat, perlu ditolak dahulu kos perbelanjaan pengebumian dan pembayaran hutang si mati. Dan yang keenamnya, ciri-ciri wasiat Islam itu yang perlu kita tahu ialah wasiat boleh ditarik balik pada bila-bila masa, kerana ia hanya berkuat kuasa selepas daripada kematian pewasiat, dan wasiat tersebut perlu dibuat secara sukarela. Jadi kalau seandainya wasiat secara paksa, letak revolver dekat leher, ataupun letak parang ke, ataupun letak apa saja senjata yang berbahaya untuk memaksakan untuk pewasiat dia tadi menulis wasiat dia, maka itu adalah terbatal, ataupun wasiat itu tidak dikira. Jadi bila kita membincangkan mengenai wasiat harta ni tadi, dia mesti ada ijab dan qabulnya. Jadi ijab, tawaran kepada pembuat wasiat ini mengikut mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab kita Syafi'i, wasiat berlaku dengan tawaran ijab daripada pembuat wasiat sahaja. Jadi ia tidak tertakluk ke atas penerima orang yang diberi wasiat kepadanya. Jadi cuma mazhab Hanafi saja berbeza pendapat. Mazhab Hanafi menyebut wasiat oleh pembuat wasiat terbatal dengan penolakan oleh penerima wasiat, sebab pembuat wasiat tidak mempunyai kuasa untuk memaksa supaya wasiat itu diterima. Jadi perlu juga kita tahu semua individu yang berhasrat
supaya hartanya dapat diagih dengan betul dan cepat, wajar dilakukan oleh mereka yang pertamanya, mereka yang bimbang harta pusaka mereka terbeku, ataupun tidak dapat diuruskan dengan licin dan tidak menepati syarat. Jadi dalam bab wasiat ini, setakat ini kita di Majlis Agama Islam Melaka di Syekh Syammal masih lagi belum lagi menawarkan perkhidmatan ini. Jadi semuanya kita ke arah untuk nak membuatkan, memperluaskan lagi, melebarkan lagi servis-servis yang dapat kita berikan. Jadi cuma sekarang ni kita cuma kepada faraid terlebih dahulu, tapi kita berbicarakan tentang wasiat ini sebagai pendedahan awal untuk kita tahu ini merupakan peluang untuk pihak Syekh Syammal di MAIM untuk membuatkan produk baru, untuk memudahkan kepada umat Islam di bumi Melaka yang bertuah ini untuk menguruskan, kalau seandainya ada di sana pihak-pihak tertentu ingin berwasiat. Jadi mereka yang memiliki harta kena ambil perhatian betul-betul, kerana mereka boleh berwasiat, mereka punya hutang kepada Allah ataupun kepada manusia yang perlu dijelaskan. Ini pun perlu tahu juga, dia kena tolak dulu sebelum, kalau seandainya nak berwasiat. Lelaki yang berpoligami, ini pun kena declare betul-betul, sebab tiba-tiba diwasiatkan, umpama contohnya pihak-pihak isteri tadi tak bersetuju pula, isteri nombor 2 pula bawa parang panjang pula tak bersetuju. Jadi ini dah jadi kecoh pula dalam komuniti kita. Dan seterusnya ibu dan bapa tunggal, mereka yang punya anak angkat ataupun anak tiri, mereka punya anak di bawah umur 18 tahun. Ini semuanya perkara-perkara yang berkaitan dengan portion yang perlu khadam betul-betul, sama ada kes umpama itu tadi boleh termasuk meneruskan wasiat ataupun dia ada hijab untuk tidak boleh melaksanakan wasiat tersebut. Jadi sekadar itu saja sebagai penerangan awal untuk kita, dan insyaAllah kita di Syekh Syammal MAIM ke arah untuk kita nak memperluaskan seperti yang saya sebut tadi, memperluaskan lagi produk-produk. Dan insyaAllah bila kita dah tahulah penerangan awal ni, wasiat ini adalah merupakan satu perkara yang dituntut dalam ilmu yang berkaitan dengan harta peninggalan ataupun harta pusaka pada si mati ini. Dan insyaAllah kita akan mempercepatkan untuk mewujudkan servis perkhidmatan tersebut kepada semua masyarakat Islam dan ataupun umat Islam di bumi Melaka yang bertuah ini. Jadi sekali itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang baik daripada Allah, kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.